RM100,000 nilai jualan disasarkan dalam Karnival Tekun Madani Kota Belud sempena Pesta Keamatan 2025 Keamatan untuk Semua membangun usahawan PMKS dan koperasi. Karnival selama 3 hari yang akan berakhir hari ini itu berlangsung di Kedamaian Square Kota Belud. Saya telah berkesempatan menyantuni sebahagian usahawan tamu yang di sini pula dengan kunjungan yang saya percaya lebih besar kerana dianya juga diadakan dengan Pesta Keamatan. Saya yakin kita boleh capai sasaran yang telah kita buat. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Iwan Benedict yakin sasaran itu mampu dicapai berdasarkan sambutan hangat pengunjung setakat ini. Tambahnya, pesta ini menjadi platform penting mempromosi produk usahawan tempatan serta memperkenal warisan budaya Sabah kepada pelawat termasuk pelancong antarabangsa yang turut hadir. Lebih 100 unit gerai jualan usahawan daripada usahawan tekun, usahawan agensi dan usahawan tempatan yang menawarkan pelbagai produk dan perkhidmatan dalam karnival ini. Turut disediakan pelbagai aktiviti menarik antaranya pameran agensi Kuskop, jual sambil berhibur bersama TikTok, pertandingan rombi tuan keamatan, pertandingan mewarna, pertandingan unduk ngadau dan cabutan bertuah. Jabatan Air Negeri Sabah JANS melaksanakan kerja-kerja pemasangan sambungan sementara batang paip air yang patah akibat hakisan tebing sungai di Kampung Lagut Seberang Tenem. Langkah itu bagi memastikan bekalan air masih boleh sampai kepada penduduk. Menteri Kerja Raya Dato' Insinyur Syahilmi Yahya berkata, kerja-kerja jangka panjang bagi membaiki paip utama yang patah juga sedang dilaksana. Beliau turut memaklumkan JANS juga sedang dalam proses membaiki jajaran paip yang patah akibat runtuhan cerun di Jalan Tenom ke Ningau. Jajaran paip lama yang patah juga disambung semula namun masih terdapat beberapa kebocoran. Jabatan Air akan mengalihkan jajaran ke seberang jalan dan mereka memerlukan sehingga sekitar September inilah untuk melengkapkan kerja-kerja pemasangan sepanjang 1.5 km jajaran paip yang baru. Eastern Sabah Security Command ESCOM memanfaatkan penggunaan teknologi terkini bagi memperkukuh kawalan keselamatan di pantai timur Sabah. Ia termasuklah penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI dan dron tanpa pemandu UAV dalam operasi pemantauan dan keselamatan. Penggunaan teknologi yang ada terutamanya sistem AI dan juga UAV. Selain daripada itu untuk kita bina pos-pos di tempat yang sesuai, penambahan-penambahan kawasan-kawasan di mana perlunya ada pos-pos ataupun pertahanan yang perlu diperkukuhkan. Beliau ditemui pemberita selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan situasi keselamatan semasa di kawasan operasi. Dalam perkembangan lain, Dato' Victor turut memaklumkan kesiapsiagaan ESCOM bekerjasama bersama pasukan keselamatan lain seperti Polis, Tentera, Maritim Malaysia dan Jabatan Immigration bagi menghadapi pilihan raya umum DUN Sabah ke-17. Penambahan ambulans dan mesin X-ray di Klinik Kesihatan Merotai Besar Tawau mendapat perhatian Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan KKM. Presiden Parti Harapan Rakyat Sabah Harapan Rakyat Tan Sri Liew Yun Fa berkata, penambahan kemudahan itu akan direalisasikan dalam tempoh terdekat. Tan Sri Liew yakin penambahan kemudahan sedia ada ini dapat memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada penduduk sekitar Merotai. Beliau menyatakan demikian semasa melawat Klinik Kesihatan Merotai Besar. Setiap hari Klinik Kesihatan Merotai Besar menerima lebih 200 pesakit. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP memperkasa program majalah dalam kelas MDK ke setiap sekolah di Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Ia bagi memupuk budaya membaca dalam kalangan generasi muda serta mempraktikkan penggunaan majalah untuk menguasai bahasa kebangsaan. Ketua Pengarah DBP Dr. Hazami Jahari berkata, melalui program seumpama ia mengasah kemampuan penulisan dengan betul melalui kandungan majalah yang ditulis oleh pakar dalam kalangan sarjana di negara ini.
kita telah pergi ke Tawau, Sandakan, termasuk akan datangi ke Labuan. Maknanya hampir semua daerah-daerah ataupun bandar-bandar utama telah kita pergi bagi memastikan budaya membaca dapat dilaksanakan dan juga majalah yang kami hasilkan itu dapat digunakan oleh pelajar dengan sebaik-baiknya. Beliau ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Dalam kunjungan ini, Dr. Hazami menjemput Tun Musa untuk merasmikan Majlis Sambutan Ulang Tahun ke-69 di BP Malaysia yang dijadual berlangsung 28 Jun depan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. 769 pendatang asing tanpa izin parti warga negara Filipina yang ditahan di Depot Immigration Papar dan Sandakan dihantar balik ke negara asal menerusi program pemindahan tahanan parti Khamis lalu. Kesemua parti berumur lingkungan 3 bulan hingga 73 tahun itu dihantar pulang melalui pelabuhan Sandakan ke Pelabuhan Zamboanga City, Filipina. Dalam kenyataan Pengarah Immigration Sabah, Datuk Sharifah Siti Saleha Habib Yusof, kanak-kanak terlibat program ini turut diiringi ibu bapa atau pengiring masing-masing. Kesemua parti juga telah selesai menjalani hukuman mengikut peruntukan undang-undang ditetapkan dan mempunyai travel document TD yang sah untuk melayakkan diri mengikuti proses pemindahan tahanan asing ke negara asal. Sehingga kini 4,762 parti warga negara Filipina direkodkan pulang ke negara asal. Ia menjadikan jumlah keseluruhan 5,620 parti berjaya dihantar ke negara asal di bawah program pemindahan tahanan asing ke negara asal. Radio Televisyen Malaysia RTM terus mengorak langkah dalam usaha mendigitalisasikan rangkaian penyiarannya di Sabah apabila 3 stesen radio utama iaitu Keningau FM, Tawau FM dan Sandakan FM menerima sistem penyiaran digital serba moden yang melibatkan pemasangan sistem radio otomasi, kemudahan ingest dan penyuntingan digital serta integrasi konsep visual radio yang kini menjadi trend dalam penyiaran global. Projek naik taraf ini merupakan sebahagian daripada projek berimpak tinggi bernilai lebih 10 juta ringgit yang dilaksanakan bermula Disember 2023 dan berjaya disiapkan lebih awal daripada jadual asal iaitu pada 7 Mei 2025. Ya, dalam projek ini ada juga latihan yang telah diberikan daripada syarikat supaya tenaga kerja RTM terutamanya kejuruteraan dapat terus seiring mempunyai pengetahuan, mempunyai ilmu yang tinggi demi memastikan dapat mengoperasikan peralatan-peralatan yang telah disediakan ini dengan baik dan berkesanlah. Beliau ditemui pemberita selepas majlis penyerahan tender FTS CPTPP di Tawau FM. Penaik tarafan ini memberi kelebihan strategik kepada ketiga-tiga stesen, bukan sahaja dari segi teknikal malah dalam memartabatkan fungsi radio sebagai media maklumat dan hiburan yang kekal relevan. Sekolah Menengah Agama Negeri Tuan Haji Rahman SMAN TPHR Kinarut muncul juara keseluruhan Majlis Ihtifal Ilmi Sekolah Menengah Agama Negeri Peringkat Negeri Sabah 2025. Kejayaan itu menyaksikan SMAN TPHR mendominasi pelbagai kategori pertandingan. Antara kategori yang dimenangi SMAN TPHR seni khat kategori lelaki oleh Adib Hamizan Tawakal. Syarahan Bahasa Melayu kategori lelaki dan perempuan masing-masing dimenangi Abdullah Hakim Aris dan Alisha Az-Zahra Bahari. Manakala syarahan Bahasa Arab pula dikuasai Muhammad Syahrin Kesrin dan Siti Nurhaiza Ramli. Esko Agama dan Pendidikan Negeri Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin Arif yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi berharap wakil Sabah akan membawa lebih banyak kejayaan di peringkat kebangsaan. Sekolah di bawah Jahin ini ada 6 sekolah menengah dan kita akan membawa cabaran ke peringkat kebangsaan dan saya yakin seperti mana sebelum ini tahun lalu mereka membawa pingat emas. Majlis 2 hari ini disertai 162 pelajar dari 5 buah SMAN seluruh Sabah termasuk SMAN Keningau, SMAN Islamiah Papar, SMAN Beaufort dan SMAN Kunak. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina di Kuching. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.